Empat sekeluarga menempuh detik cemas apabila kereta yang dipandu dilanggar oleh seorang pemandu yang disyaki mabuk. Lebih menyayat hati, bapa yang memandu kereta terbabit disahkan meninggal dunia manakala 3 lagi anaknya mengalami kecederaan. Wartawan Tun Nizami Hashim bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Melaka, Superintendent Hassan Basri Yahya dan Ibu Mangsa bagi mendapatkan perincian tragedi ini. Kemalangan jalan raya yang berlaku ini melibatkan 2 buah kereta dan 3 buah motosikal di Jalan Kelebang, Melaka. Rutin harian seorang pekerja restoran untuk pulang ke rumahnya pada jam 12.45 tengah malam bertukar mimpi ngeri apabila dia bersama bapanya dan 2 lagi adiknya terlibat dalam kemalangan yang berlaku di sekitar kawasan ini. Apabila kenderaan yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta dan 3 buah motosikal. Dan kawasan ini sebenarnya terletak kira-kira 3 km daripada lokasinya bekerja di Kelebang ini. Menurut Ibu Mangsa, Nurizan Mat Isa, sebelum kejadian, 2 daripada 3 anaknya yang terlibat dalam kemalangan itu telah ke rumah bekas suaminya di Taman Seri Pandan untuk menyambut hari kelahiran. Happy birthday to you, Chan. Happy birthday to Abang. Happy birthday to you. Dah selesai apa semua majlis tu. Lebih kurang dalam pukul 12 macam tu dia gerak pergi ke ambil tempat kerja anak sebab kami kan bergilir kan. Jadi dia pergi ambil anak. Memang kebiasaan kalau pergi ambil anak tu memang yang 2 orang ni akan ikut. Saya memang tengah tunggu sate sebenarnya. 12.30 atas sikit adik telefon menangis-nangis. Ibu, dia cakap, ibu, dia kata, Walid mana? Ibu datang. Saya pun terperanjat. Kenapa tanya kan? Dia cakap, abah kena langgar. Dia kata, sebutlah kakak dia kat dahi berdarah, kat wadah dia pengsan apa semua. Masa dia call tu saya dapat bayangkan kemalangan ni bukan kemalangan yang biasa-biasa. Luluh hati Nurizan apabila tiba di lokasi kejadian dan mendapati ketiga-tiga anaknya itu, Wardah, Nurul Alia serta Sofia Umairah berlumuran darah, manakala bekas suaminya pula sudah tidak bernyawa lagi. Masa tu saya tengok kaca bersepah, bangkai motor dengan kereta semua dah macam dah total loss. Saya rasa dalam ramai-ramai ni yang paling tercabar sekali Sofia Umairah lah. Sebab sebelum kita orang sampai dia yang berhadapan, dia seorang-seorang, tak ada orang nak handle dia masa tu. Dia sendiri, dia tak ada mak, dia tak ada kakak, abang dia kat situ, dia sendiri yang dia nak buat semua. Dia kejut ayah dia bangun. Dia pergi cari yang langgar bapak dia semua. Itu yang saya rasa saya sedih sangat lah. Sebab saya rasa macam, ya Allah, kita yang tua pun tak boleh terima kan. Itu apalagi anak kan. Dia pijak kaca pun dia tak rasa sakit kaki dia. Dia pijak kaca yang bersepai tu, dia pijak. Sampai saya tarik tangan dia. Dia pergi kejut kakak-kakak. Apa sebelum saya sampai, dia kata dia kejut kakak dia apa semua. Saya cakap, adik sabar. Saya kata sabar, reda. Allah dah sayang dia. Allah lebih sayang dia. Mungkin kita tak tahu Allah ambil dia tu sebenarnya yang kita nampak fizikal dia sakit. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Mungkin roh dia sebenarnya Allah ambil cabut, senang sangat saya cakap. Nurizan tetap bersyukur kerana 2 daripada 3 anaknya kini telah dibenarkan pulang ke rumah setelah mendapat rawatan di Hospital Melaka, manakala seorang lagi akan menjalani pembedahan kelak. Dia punya pembedahan ni agak berisiko sebab dia ada gegaran otak. Lepas tu dia mengalami kemurungan. Dia masih trauma. Sebab dia rasa macam kejadian tu berlaku masa nak ambil dia balik kerja. Tambah Nurizan lagi, anak bongsunya yang berusia 11 tahun ini turut mengalami tekanan perasaan dan trauma kerana sering meracau ketika tidur. Tidur dia mengigau malam. Dia panggil abah. Dia ada mimpi ayah, Dik? Ada. Mimpi ayah buat apa? Abah datang. Cakap apa? Tak, dia Datang tengok je. Tapi tak tahu kat mana. Abah pandang. Dia cakap Abah tengok bawah. Waktu tu dalam mimpi tu memang tidur juga. Jenazah bapa kepada ketiga-tiga mangsa, Abdul Rahim Muhammad, telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Nik Haji Yusof, Tengkera. Dia makan buah strawberry. Strawberry tu masam. Jadi dia menyuap lah strawberry tu masam.
Jadi abah dia cakap dengan dia, strawberry tu memang masam, tapi kalau dekat sana nanti manis. Dekat mana tu kat mana bah? Cameron ke bah? Tak, bukan dekat Cameron, dekat sana lah dia kata. Sana nanti manis. Jadi sebab dia sihat, jadi dia orang tak expect yang abah dia nak pergi. Sebab bapak dia jarang ada masa kat rumah, dia sibuk dengan surau kan. Memang 3 minggu ni dia banyak masa dengan anak-anak lah, tanda-tanda antara yang ditunjukkan lah. Norizan yang merupakan seorang suri rumah berharap dapat menghadapi musibah ini dengan tabah bersama anak-anaknya kerana tragedi kemalangan jalan raya adalah pertama kali menimpa keluarga mereka. Kami masih lagi dalam proses nak kenal, suai kenal lagi, masih dalam proses nak cari yang antara yang terbaik. Salah satunya kita nak untuk pembelaan ke atas arwah yang dah tak ada, dengan anak-anak saya, nasib anak-anak saya ni saya nak terbela. Jadi memang kami sebenarnya tengah ambil masa juga, tengah sambil-sambil mencari jugalah, belum lagi. Supaya dapat orang kata tindakan yang setimpal, hukuman yang setimpal ke atas bersalah-bersalah jalan raya yang macam ni lah. Saya mohon sangat-sangatlah. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri Melaka, pemandu yang merempuh kenderaan 4 sekeluarga itu mengalami kecederaan pada kaki kanan dan kini dirawat di Hospital Pantai Air Keroh. Saksi-saksi kejadian memang semua lengkap. Kita dah ambil statement. Termasuk 3 yang motosikal tu dan sebuah lagi kereta yang di belakang yang nampak kejadian tu lah. Kita sekarang ni tengah tunggu laporan kimia. Pasal ini bukan macam operasi mabuk yang kita boleh suruh tiup. Pasal dia dah kemalangan kan. Jadi benda tu kita dah bawa hospital. Jadi kita ambil tonton darah dengan tonton kencing dan darah kimia. Dan kimia bagi tempoh 2 atau 3 minggu untuk keputusan dia. Tambah Superintenden Hassan lagi, pihaknya telah memantapkan operasi di jalan raya sepanjang tahun ini dan seramai 41 pemandu mabuk telah ditahan di sekitar Melaka. Jumlah kemalangan bagi negeri Melaka adalah bagi tahun 2020 13,343. Dan kalau bagi tahun ini 11,691. Bermakna penurunan sebanyak 1,652 kes. Sekarang ni kita tengok kereta pun dah banyak balik. Jadi pemandu-pemandu ni perlulah berhati-hati. Lepas tu bagi yang kaki minum ni tak payahlah. Kalau nak minum duduk rumah. Jangan menyusahkan orang lain. Kan menyebabkan kemalangan orang lain atau keluarga kan. Sekiranya suspek didapati memandu di bawah pengaruh alkohol, dia boleh disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek yang bekerja sebagai peniaga itu boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda maksimum RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.